Hai semua, hari ini dagangan agak perlahan kerana pedagang menjangkakan mesyuarat FOMC. Keputusan kadar utama oleh Fed akan memberi impak yang besar kepada pasaran serta bank pusat di seluruh dunia. S&P 500 merosot ke dalam pasaran kerana kabar angin mengenai kenaikan kadar faedah yang lebih agresif. Memandangkan permulaan minggu yang teruk, indeks saham masih kekurangan pemacu positif. Bagaimanapun, semalam pasaran saham ditutup bercampur-campur. Dalam sesi Asia hari ini, niaga hadapan saham AS menunjukkan sedikit peningkatan. Sementara itu, saham Jepun dan Australia merosot berikutan jangkaan keputusan kadar utama oleh Fed. Berdasarkan alat FedWatch dari CME Group, terdapat 95% kebarangkalian bahawa Fed akan menaikkan kadar penanda aras sebanyak 75 mata asas. Jika ia benar, ini akan menjadi kenaikan kadar terbesar sejak tahun 1994. Penganalisis kami percaya bahawa Fed akan menaikkan kadar tunai sebanyak 0.50 mata asas. Terdapat beberapa sebab untuk hujah ini. Antaranya, pihak pengawas selia sebelumnya telah pun mengesahkan lebih awal kenaikan 0.50 mata asas. Pihak pengawas selia juga sedar bahawa inflasi yang tinggi akan berterusan dan bersedia untuk mengekang inflasi dalam tempoh masa yang panjang. Pihak pengubal dasar turut menjangkakan lebih awal bahawa angka CPI untuk bulan Mei akan mencapai paras tertinggi baharu sepanjang masa. Selain itu, Fed masih memberi harapan untuk membuat pendaratan lembut walaupun peluangnya sangat rendah. Namun begitu, ia masih mempunyai ruang untuk bergerak berikutan ekonomi yang berdaya tahan serta pasaran buruh yang kukuh. Perlu diingatkan bahawa sebarang perubahan mendadak dalam rancangan Fed boleh menjejaskan pasaran di seluruh dunia. Akibatnya, ia boleh mencetuskan kemelesetan bukan sahaja di Amerika Syarikat tetapi juga di negara-negara lain. Keprihatinan pelabur mengikuti komen-komen daripada Fed dengan teliti serta mendapatkan petunjuk dalam setiap fasa antara sebab mengapa pihak pengawas selia tidak akan menjadi lebih hawkish kerana ia boleh membawa kepada reaksi yang tidak diinginkan. Bagaimanapun, keputusan sebenar mesyuarat akan dapat kita ketahui dalam beberapa jam sahaja lagi. Dapat diperhatikan inflasi masih belum sampai di puncaknya. Pada tahap mana inflasi mampu mendaki juga masih belum jelas. Oleh itu, pihak penganalisis menasihatkan pelabur untuk menyemak semula portfolio dan memilih kepada aset-aset selamat. Turut disyorkan untuk mengurangkan tempoh. Metrik tempoh ialah peratusan perubahan dalam harga saham dan hasil sehingga matang. Ia akan membantu membuat tempoh bayaran balik lebih pendek serta mengurangkan risiko. Raja kepada aset selamat ialah dolar AS. Permintaan untuk dolar AS biasanya melonjak di tengah-tengah sentimen penghindaran risiko. Dalam sesi Asia, ia melonjak ke paras tertinggi 20 tahun. Indeks dolar AS mengukuh dalam julat di antara 104.71 sehingga 105.39. Pada masa video ini dibuat, ia didagangkan pada 104.86 dan bergerak sedikit ke bawah. Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, mata wang AS telah mendahului pesaing utamanya kerana Fed lebih hawkish berbanding bank-bank pusat lain. Kini pesaing-pesaingnya semakin lemah atas pelbagai sebab sehingga penganalisis menggelar dolar AS sebagai yang terbaik di antara yang paling teruk. Yen mengalami kerugian terbesar berbanding dolar AS. Walaupun majoriti bank pusat menaikkan kadar utama, Bank of Japan masih berpegang kepada pendirian dovish. Bank pusat itu juga mengekalkan hasil bond kerajaan Jepun menghampiri paras sifar, mendorong yen lebih rendah dengan ketara. Pada permulaan dagangan hari Rabu, yen jatuh ke paras terendah 24 tahun pada 135.58. Selepas itu, ia berjaya meningkat sedikit di tengah-tengah penyatuan dolar AS. Pada masa artikel ini ditulis, ia didagangkan pada 134.55. Pasangan mata wang itu bergerak dalam saluran menaik di antara 134.39 sehingga 135.60.
Pada hari Isnin, pasangan dolar yen merosot ke paras terendah sejak 1998. Menteri Keuangan dan Gubernur BOJ memberi komen mengenai situasi itu. Shunichi Suzuki dan Haruhiko Kuroda kedua-duanya menegaskan bahawa penurunan mendadak yen baru-baru ini adalah negatif untuk ekonomi Jepun dan tidak diingini. Mereka menyatakan kesediaan untuk bertindak balas dengan sewajarnya jika perlu. Persoalannya, adakah pihak pengawasan Jepun akan benar-benar bertindak? Yang rendah juga memaksa Jepun untuk meningkatkan kos komoditi dan tenaga. Perlu diingatkan, harga tenaga sentiasa meningkat di Jepun. Aussie pula bertindak balas sebaliknya. Kebiasaannya, ia akan naik apabila harga tenaga melonjak. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak berlaku menjelang mesyuarat FOMC. Semua petunjuk lain juga tidak jelas. Sebagai barometer selera berisiko, Aussie semakin menurun pada ketika ini. Ditambah pula dengan ekonomi China yang lemah berikutan penutupan di beberapa tempat. Pasangan AUD-USD telah turun dan didagangkan dalam saluran menurun 0.6865 sehingga 0.6938. Pada masa video ini dibuat, pasangan mata wang itu sudah pun mencapai paras 0.6933. Sepanjang tempoh 3 bulan, Aussie telah menurun 7.9%. Ini bermakna suku ini mungkin menjadi yang paling teruk sejak 3 bulan pertama tahun 2020 sejurus selepas wabak melanda. Sekian saja buat masa ini. Langgan saluran kami untuk kemaskini berita dan perkembangan pasaran terkini. Jangan lupa untuk meninggalkan maklum balas anda di ruang komen. Terima kasih dan jumpa lagi.